lepas daripada dua siri yang telah berlangsung sebelum ini. InsyaAllah saya cuba untuk membahaskan tentang Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu dan kitab beliau As-Sunan. Saya rasa saya dah sharekan slide. Cuma tak pasti dia apa ni. Okey. Jadi saya bahagikan perbahasan ini kepada dua bahagian. Pertama, biografi Imam Abu Dawud, ya, dan yang kedua nanti kita bahaskan tentang manhaj beliau dalam kitab Sunan tersebut. Okey. Jadi nama sebenar Imam Abu Dawud ni, bila kita tengok di kalangan imam hadis yang 6 ini, ya, mereka ada yang terkenal dengan nama betul, ya, seperti Imam Muslim, ada yang terkenal dengan nama nisbah kepada tempat asal, ya, seperti Imam Al-Bukhari. Tetapi Imam Abu Dawud dia terkenal dengan kunyah, nama panggilan dia, ya. Nama sebenar dia ialah Sulaiman, ya, bin Al-Ash'ath bin Shaddad Al-Azdi As-Sijistani, ataupun juga disebut As-Sijzi. Jadi bila kita tengok dalam biografi, ya, tokoh-tokoh Islam tu, nanti ada yang di depan dia tu digunakan As-Sijzi dan ada yang Sijistani, padahal dia adalah tempat yang sama. Jadi beliau berasal daripada situ, yang mana ada beberapa lagi sebutan bagi Sijistan ini. Ada yang sebut Sakistan, Sakastan atau Sistan. Yang mana kawasan ini dulu meliputi bahagian selatan, ya, bahagian selatan Afghanistan, Iran, Pakistan, dia memanjang. Itu semua tu disebut sebagai Sijistan. Ya, jadi Imam Abu Dawud dia berasal daripada daerah situ, lahir tahun 202 Hijrah. Yang mana kalau kita tengok ni tarikh lahir dia ni tak jauh dengan kewafatan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dia wafat 204 Hijrah. Maknanya dalam 2 tahun, umur dia 2 tahun itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wafat. Jadi sejak kecil beliau dididik dengan akhlak yang baik dan cintakan ilmu pengetahuan. Ya, beliau seorang kanak-kanak yang begitu cerdas dan suka untuk menuntut ilmu. Jadi dalam proses untuk menuntut ilmu ni, beliau dan abangnya, ya, nama dia Muhammad, beliau Sulaiman, dan abang dia Muhammad, ya, sering mengembara bersama mencari ilmu ke pelbagai tempat. Jadi mereka ini mengembara dan menjelajah, ya, banyak wilayah untuk mencari syekh-syekh. Sebab pada masa itu, ya, itu adalah menjadi tradisi di kalangan ulama, ya, untuk mencari dan mengumpulkan hadis. Sebab hadis belum lagi tersebar dengan begitu luas. Walaupun sebelumnya sudah ada pembukuan, ya, tetapi kurang luas dari segi kemasyhuran dia itu, sehingga kan banyak kitab-kitab yang daripada kurun-kurun sebelumnya itu tidak sampai kepada kita pada hari ini, ya. Seperti kitab Al-Jami' oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri yang dikenali, yang disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Tapi kitab beliau itu tidak sampai kepada kita, ya, sedangkan dia ini ialah tokoh besar, ya, Amirul Mukminin fil Hadis. Dan ada kitab Al-Jami' yang juga disebut oleh Imam Abu Dawud sebagai kitab yang terbaik. Tapi banyak kitab-kitab daripada kurun sebelumnya, kurun kedua Hijrah, yang tidak sampai kepada kita. Jadi kebanyakan kitab-kitab yang sampai kepada kita ini daripada kurun ketiga Hijrah, ya, kurun Imam Abu Dawud, ya, dan juga imam-imam hadis yang 6. Kemudian Abu Dawud terkenal, ya, sebagai penuntut ilmu yang sangat gigih, ya, serta tidak jemu untuk mempelajari ilmu ni. Sangat luar biasa semangat mereka ini, ulama-ulama dahulu, ya. Dan Imam Abu Dawud, ya, dia berjaya menulis 500,000 hadis. Saya ingat saya memang menyalin daripada teks yang menyebut menulisnya, dia bukannya menghafal. Menulis 500,000 hadis.
Jadi ini yang saya ambil daripada sebuah kitab Atlas, tak silap Atlas As-Sirah An-Nabawiyah, tapi kat hujung tu dia ada menyebut tentang pengembaraan yang dilakukan oleh imam-imam hadis yang 6. Jadi dia buatkan tempat-tempat yang mana dilalui oleh Imam Abu Daud. Jadi beliau dikatakan bermula tahun 220 Hijrah, ketika berusia 18 tahun, beliau telah pergi ke Baghdad, dan seterusnya ke Basrah, Kufah, kemudian ke Mekah. Lepas ke Mekah dia pergi ke Mesir, kemudian ke Dimashq, Syam, ke Hims, Haran, Halab. Kemudian daripada situ pergi ke wilayah Khurasan, Naisabur dan banyak lagi lah dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan hadis. Jadi kita tengok perjalanan dahulu ini dengan susah payah, dengan mungkin kekurangan bekal dan belanja, tapi dengan berbekal semangat dan iman ini mereka akhirnya berjaya menghimpunkan ilmu seperti mana yang kita terima pada hari ini. Subhanallah. Antara guru-guru Imam Abu Daud sangat ramai, di antaranya Imam Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, kemudian Abu Khaythamah Zuhair bin Harb, Imam Ad-Darimi, Imam Sa'id bin Mansur, yang mana Imam Darimi, Imam Sa'id bin Mansur, Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Walid At-Tayalisi ini adalah yang juga menghimpunkan kitab hadis, menghimpunkan kitab hadis, dan mereka ada kitab sendiri. Namun Abu Daud dia tidak mengambil kitab mereka, tapi dia menyusun kitab dia sendiri. Sebab mungkin aspek yang berbeza dari segi bentuk penyusunan, ada yang berbentuk masanid, ada yang berbentuk as-sunan, ada yang berbentuk al-ma'ajib dan sebagainya. Ada ramai guru-guru yang ditemui oleh Imam Abu Daud. Beliau juga sering ke Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal serta menimba ilmu daripadanya. Sebab itu dikatakan Imam Abu Daud ini mazhab dia Hanbali. Itu ada khilaf lah, ada yang kata dia juga adalah mujtahid, tapi ada juga yang menyebut dia lebih cenderung kepada mazhab Hanbali. Biasanya mazhab ni dia melihat kepada usul mazhab, tengok usul yang digunakan itu daripada siapa. Maknanya kalau kita dapat kenal usul Imam Abu Daud ini, so memang jelaslah dia punya taraf mujtahid dia tu. Kalau kita lihat kepada imam-imam yang mujtahid ini, dia ada usul mazhab dia sendiri. So itu yang sebab menjadi pertikaian, adakah dia ini seorang mujtahid ataupun dia berintimak ataupun bergabung dengan mana-mana mazhab. Cuma kecenderungan dia dan usul mazhab yang digunakan lebih kepada mazhab Hanbali. Nanti kita akan bahaskan di antara usul yang dipegang oleh beliau. Dalam kitab Tasmiyah Syuyuh Imam Abi Daud oleh Imam Jayani, dia telah menyenaraikan sebanyak 387 orang syekh. Ini adalah guru-guru yang ditemui dan diambil hadis daripada mereka oleh Imam Abu Daud rahimahumullah. Imam Abu Daud ni seorang yang rajin, mengarang dan telah menghasilkan lebih kurang 20 buah kitab. Ada kitab dia yang sampai kepada kita dan ada yang tidak sampai. Di antara yang sampai ini seperti kitab As-Sunan ini, Sunan Abi Daud, kitab Al-Marasil, kemudian Risalah ila Ahli Makkah, kitab Az-Zuhud, itu di antara yang sampai kepada kita. Ini adalah sebahagian daripada senarai karya beliau, antaranya Dalail An-Nubuwah, Ibtida' Al-Wahyi, Akhbar Al-Khawarij, Masail Al-Imam Ahmad. Tak silap dia ada yang berkaitan dengan fiqh, dan satu lagi yang berkaitan dengan Al-Jarh wa Ta'dil, seperti Su'alat Abi Daud li Imam Ahmad, li Imam Ahmad fil Jarhi wa Ta'dil. Itu yang dicetaklah. Kemudian ada Musnad Imam Malik, kitab Ad-Du'a, dan lain-lain. Disebut oleh Imam Abu Bakar As-Saghani dan Imam Ibrahim Al-Harbi, dia memuji, ramai tokoh-tokoh yang memuji Imam Abu Daud sebenarnya. Saya bawakan
salah satu daripadanya yang menyebut hadis dilembutkan kepada Abu Daud seperti mana besi dilembutkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Antara mukjizat Nabi Allah Daud, besi itu menjadi lembut di tangannya. Begitu juga diperumpamakan Imam Abu Daud ini, hadis itu dia menjadi lunak, lembut, maksudnya dipermudahkan kepada Imam Abu Daud. Bukan saja dari segi dirayah, riwayah, tapi juga dari segi dirayah. Itu nanti kita akan bahaskan, aspek dirayah dan riwayah di sisi Imam Abu Daud. Antara murid-murid beliau memang cukup ramai, dan ada juga di antaranya yang tergolong dalam kelompok Al-A'imah As-Sittah, iaitu Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Antara lain seperti Ahmad bin Ibrahim Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali Al-Basri, Abu Bakar Al-Khalal. Ini yang tak silap saya, ini adalah yang menghimpunkan ilmu Imam Ahmad. Ismail bin Muhammad As-Safar, Zakaria bin Yahya As-Saji, Imam Ibn Abi Dunya yang banyak mengarang karya-karya kecil berkaitan dengan topik-topik khusus yang lebih cenderung kepada akhlak mulia dan juga ilmu tasawuf. Kemudian Ahmad bin Sulaiman An-Najjar, Muhammad bin Bakar bin Dasa At-Tammar, Muhammad bin Ahmad Al-Lu'lu'i, ini dua orang ini yang masyhur meriwayatkan kitab Sunan. Sunan ini daripada Imam Abu Daud. Dia ada beberapa versi ataupun nuskhah Sunan Abi Daud yang yang datang, yang sampai kepada kita pada hari ini, dan yang masyhur ini dari antaranya daripada Ibnu Dasah dengan Al-Lu'lu'i. Kemudian akhir hayat beliau, jadi oleh kerana kemasyhuran namanya itu dan juga karismatik yang ditunjukkan oleh Imam Abu Daud ini, pada masa itu putera mahkota di Baghdad, Abu Ahmad Al-Muwaffaq ini pernah meminta beliau supaya tinggal di kota Basrah yang baru dihancurkan oleh pemberontak kulit hitam. Yang ini saya ambil ni gambar lama Basrah, tapi lama pun dalam 50-an, tahun 50-an, untuk menunjukkan macam inilah bentuk kota Basrah yang pada masa itu pernah dihancurkan oleh kaum pemberontak. Kemudian selepas itu putera mahkota ni dia nak memakmurkan balik. Jadi caranya ialah dipanggil ulama, dan di antaranya dijemput Imam Abu Daud untuk datang ke Basrah bagi memakmurkan semula majlis ilmu di sana agar kehidupan pulih seperti sedia kala. Ini di antara strategi yang bijak yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu. Maknanya dia nak memakmurkan sesuatu tempat itu kena dahulukan ulama, letak ulama di situ. Ini kalau kalau pada masa sekarang ini, kalau kita tengok pun tempat-tempat yang dibuka, dia mesti ada sekolah. Kalau tak ada sekolah ataupun tempat belajar, dia kurang maju. Tapi kalau ada sekolah, ada college, insya-Allah tempat tu akan maju. Ini adalah benda yang memang orang dah sebagai tajribah sejak dahulu lagi sampai ke hari ini. Lalu beliau pun menerima, beliau menerima tawaran tersebut dan menetap di kota Basrah sehinggalah beliau wafat di situ pada 16 Syawal tahun 275 Hijrah, dalam usia 73 tahun. Baik. Ini serba ringkas saja saya ceritakan tentang riwayat hidup Imam Abu Daud rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu, dan seterusnya kita bincang berkenaan dengan kitab beliau yang terkenal, kitab As-Sunan, dan bagaimana manhaj beliau dalam kitab tersebut. Baik, kitab As-Sunan adalah kitab Imam Abu Daud yang masyhur. Kebanyakan hadis yang beliau masukkan di dalamnya lebih tertumpu kepada hadis hukum. Ini juga disebut abwab fiqhiyah. Susunannya itu adalah mengikut abwab fiqhiyah, bab-bab fiqh. Bahkan Imam Abu Daud sendiri menjelaskan, dia kata walam usannif fi kitab As-Sunan illa al-ahkam. Aku tidak susun dalam kitab As-Sunan ini melainkan hukum hakam. Jadi kebanyakannya adalah hadis tentang fiqh. Walam usannif
kutub az-zuhdi wa fadail al-a'mal wa ghairiha. Dan aku tidak susun di dalam kitab ini kitab az-zuhud, kitab fadail al-amal dan lain-lain. Maknanya mungkin dia nak asingkan macam kitab az-zuhud memang ada secara berasingan yang dikarang oleh Imam Abu Daud. Terdapat beberapa kitab kecil yang tidak berkaitan dengan abwab fiqhiyah, walaupun dia kata secara umumnya al-ahkam, hukum hakam, hadis-hadisnya, tetapi ada juga yang tidak berkait dengan hukum hakam, seperti kitab al-huruf wal qiraat, ini berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Kitab al-fitan, kitab al-mahdi, al-malahim, ini berkaitan dengan akhir zaman, dan juga kitab as-sunnah. As-sunnah ini dia lebih kepada aspek tauhid dan akidah. Sebab kalau di kalangan penyusun di dalam kurun yang ketiga hijrah dahulu, bila mereka sebut kitab sunnah, artinya itu kitab akidah dalam bab tauhid. Dia bukannya berkait dengan usul fiqh ataupun fiqh, ini bukan. Jadi ini kitab-kitab yang tidak berkait dengan abwab fiqhiyah. Jadi bila dia kata lam usannif fi kitab sunnah ilal ahkam, itu maknanya alal ghalib, secara ghalibnya sahaja. Dan ada diriwayatkan selepas beliau menyusun kitab Sunan ini, beliau menunjukkan kepada gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, lalu beliau memujinya sebagai sebuah kitab yang cukup elok dan baik. Walaupun nanti ada hadis-hadisnya yang dikritik, yang dikatakan lemah, mungkar dan seumpamanya. Tapi secara umumnya menunjukkan kitab ini diterima oleh gurunya dan masyayikh, guru-guru yang ada pada zaman itu. Kata Imam Abu Daud berkaitan dengan kitab sunannya, wala a'lam syai'an ba'dal Quran alzama linnas an yata'allamuhu min hadzal kitab. Aku tidak tahu sesuatu selepas Al-Quran yang lebih lazim untuk orang mempelajarinya berbanding kitab ini. Jadi dia nak kata pentingnya tentang hukum hakam, maknanya berkait dengan amalan setiap Muslim, sebab dia berkait dengan kehidupan mereka dari segi toharah, solat, zakat, puasa, haji dan seumpamanya. Jadi ini adalah hadis-hadis yang diperlukan oleh setiap orang. Jadi maknanya kalau dah mempelajari Al-Quran, jadi yang lazim untuk dia belajar selepas itu ialah kitab Sunan Abi Daud. Jadi ini dia lebih kepada at-tahadduts bi nikmatillah, dia berbicara menyebut tentang nikmat Allah yang Allah Taala berikan kepada dia. Ini bukannya riak ke apa, bukan. Ini nak kata at-tahadduts bi nikmatillah. Wala yadur rajulan alla yaktub minal ilm ba'da ma yaktub hadzal kitab syai'an. Tidak memudaratkan seseorang sedikit pun jika ia tidak lagi menulis ilmu sesudah ia menuliskan kitab ini. Dia nak kata maknanya pentingnya hadis-hadis yang dituliskan, yang dihimpunkan dalam kitab beliau. Wa idza nazara fihi wa tadabbarahu wa tafahamahu hina izin ya'lam miqdarahu. Jika ia melihat kandungannya, mentadabbur dan memahaminya, maka ketika itu ia akan tahu nilai kedudukannya. Jadi apa yang disebut ini memang diakui oleh ramai ulama bahawa kebanyakan hadis-hadis ahkam ada di dalam kitab Sunan beliau, walaupun tak semuanya, tapi kebanyakannya ada. Namun tidaklah kesemuanya. Nanti kita bahaskan juga itu berkenaan dengan perakuan, klaim yang dibuat oleh beliau ini. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut di dalam kitab usul fiqh beliau berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Seorang mujtahid ini dia mesti menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, dan juga antaranya lagi dia mesti menguasai ilmu as-sunnah, ilmu hadis, terutama hadis-hadis hukum,
hadis-hadis hukum. Dan disebut oleh Imam Al-Ghazali di antara contoh kitab-kitab yang mengandungi hadis-hadis hukum ini ialah Sunan Abi Daud. Dia menyebut bahawa kalau dia mempelajari Sunan Abi Daud, dan juga satu lagi disebut kitab Ma'rifah As-Sunan oleh Imam Al-Baihaqi, sebuah kitab yang besar berkenaan dengan hadis hukum. Jadi ini sudah memadai untuk syarat bagi seorang mujtahid dari aspek ilmu hadisnya. Kata Imam Abu Daud lagi, kebanyakan yang kalam-kalam Imam Abu Daud ni saya ambil daripada risalah beliau, risalah beliau kepada ahli Makkah, yang mana risalah ini sangat penting, yang untuk kita melihat manhaj beliau, apakah yang sebenarnya, yang manhaj yang beliau gunakan untuk beliau susun kitab As-Sunan ini. Jadi sebab itu sebahagian isi-isi penting yang saya bawakan ini adalah daripada kitab risalah beliau. Jadi kata beliau antaranya, fa in zukira laka anin nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah laisa mimma kharrajtuhu fa'lam anhu hadisun wahid. Jika disebutkan kepadamu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sunnah, satu hadis yang tidak aku keluarkan di dalam kitab ini, yang tidak ada dalam kitab ini, fa'lam, maka ketahuilah bahawa ia adalah hadis yang diragui. Hadis yang diragui, yang lemah. Illa an yakun fi kitabi min tariqin akhar, melainkan ianya ada di dalam kitabku daripada jalan riwayat yang lain. Maknanya kalaulah hadis itu lemah, tetapi kalau ada jalan riwayat lain, maka aku akan keluarkan hadis itu dalam kitab aku ini. Fa ini lam ukharrij at-turuq, sesungguhnya aku tidak mengeluarkan jalan-jalan riwayat. At-turuq ini ialah jalan-jalan riwayat. Mana satu hadis itu mungkin ada beberapa jalan riwayat. So Imam Abu Daud kata dia tidak mengeluarkan, tidak meriwayatkan, tidak membawakan turuq al-hadis seperti mana yang kita lihat dalam Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim memang dibawakan turuq al-hadis. Itu antara aspek ataupun ciri yang berlainan yang ada pada Sahih Muslim. Kenapa? Li'annahu yaksur 'alal muta'allim, kerana ia akan menjadi banyak, menjadi beban kepada orang yang hendak belajar, seorang penuntut ilmu. Wala 'arif ahadan jama'a 'alal istiqsa' ghairi, dan aku tidak tahu seorang pun yang pernah menghimpunkan secara menyeluruh hadis-hadis ini, hadis-hadis berkaitan dengan ahkam ini, ghairi, selain daripadaku. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pernyataan beliau menurut ilmu pengetahuan beliau pada masa itu. Maknanya dia tak lihat ada kitab lain yang selengkap apa yang telah beliau himpunkan dalam kitab Sunan ini. Tapi kalau kita lebih kaji lebih lanjut, sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya hadis-hadis hukum yang tidak dimuatkan di dalam kitab Sunan beliau. Bila kita melihat kepada skop yang lebih luas, sebab itu masih ada perselisihan di kalangan ulama berkenaan dengan banyak masalah, di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Jadi semua itu berdasarkan dalil, di antaranya dalil hadis dan seumpamanya. Jadi masih banyak lagi sebenarnya hadis hukum yang tidak dimuatkan dalam Sunan Abi Daud, yang mungkin di antaranya kita boleh lihat seperti dalam kitab Nasbur Rayah oleh Imam Az-Zailai, dan antaranya seperti dalam kitab At-Talkhis Al-Habir oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain-lain kitabnya yang mentakhrijkan hadis-hadis hukum. Namun nak kata ini adalah pandangan Imam Abu Daud di zaman beliau itu, yang nanti dia akan berkait dengan pandangan-pandangan fiqh beliau di dalam kitab Sunan ini. Jadi manhaj beliau ini banyak dijelaskan, seperti yang saya sebut tadi dalam kitab Risalah ila
Makkah fi wasfi sunanihi, apabila ahli Makkah atau penduduk Makkah ini dia bertanya kepada beliau tentang kedudukan hadis-hadis yang beliau masukkan dalam kitab sunannya. Jadi apa ni, mereka nak tahu apa jawapan daripada Imam Abu Daud, sebab bukan semua di dalamnya itu hadis-hadis yang sahih. Baik, antara yang perlu dibahaskan juga ialah tentang bilangan hadis yang terkandung dalam Sunan Abi Daud, dan ada diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kata Imam Abu Daud, ya, aku telah menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 500,000 hadis. Aku pilih daripada jumlah itu apa yang aku muatkan di dalam kitab Sunan ini. Dan jumlahnya aku himpunkan di dalamnya sebanyak 4,800 hadis. Daripada 500,000 hadis itu yang dimasukkan dalam kitab Sunan hanya 4,800. Kemudian aku masukkan hadis yang sahih, hadis yang menyerupai sahih, yang mungkin maksudnya ialah hasan li zati, dan yang mendekati sahih, yang mungkin maksudnya ialah hasan li ghairi, iaitu hadis yang dhaif tetapi ada jalan riwayat lain yang menguatkannya. So dia meningkat daripada dhaif tadi, meningkat kepada status yang lebih kuat. Sebab itu dia kata mendekati sahih ataupun hasan li ghairi. Jadi kata-kata ini dia tidak ada dalam risalah yang beliau tulis kepada ahli Makkah, tetapi yang ada dalam risalah tersebut beliau sebut wala'alla adad allazi fi kitabi min al-hadis qadru 4,800 hadis. Kemungkinan bilangan yang terdapat dalam kitabku ini daripada hadis-hadis dalam kadar 4,800 hadis. Jadi dia pun tak sebut secara terperinci, dia hanya anggaran dalam kadar 4,800 hadis. Ini sebab dalam kitab Sunan Abi Daud yang dicetak didapati jumlahnya adalah sebanyak 5,274 hadis. Jadi dia lebih banyak lagi berbanding apa yang beliau sebutkan. Dan juga disebut wanal marasil, dan juga sekitar 600 hadis mursal. 600 hadis mursal. Cuma bila kita lihat dalam kitab Al-Marasil Imam Abu Daud yang dicetak, jumlah marasil hadis mursalnya adalah 544 hadis. Dalam cetakan lain ada yang menyebut 537 hadis. Jadi ini adalah disebabkan perbezaan pengiraan pada hadis-hadis yang mungkin berulang. Yang mana hadis yang sama itu ada yang kata satu, hadis yang sama satu. Tetapi ada yang kata nombornya lain, maknanya dikira lain. Sebab itu berlaku perbezaan penomboran. Penomboran ini bukannya dibuat oleh Imam Abu Daud ataupun ulama-ulama dahulu. Kebanyakan nombor ini adalah dalam 100 tahun kebelakangan. Dia masih baru lagi sistem nombor yang dimasukkan dalam kitab-kitab hadis. Kemudian kita lihat kepada pembahagian kitab. Imam Abu Daud membahagikan kitabnya kepada kitab-kitab kecil. Saya terjemahkan kitab kecil walaupun dia sebut kitab sahaja. Sebab nanti dia keliru dengan kitab Sunan, lepas itu bawahnya ada kitab-kitab lagi. Saya sebut kitab kecil lah. Jadi kitab kecil ini mengikut abwab fiqhiyah secara ghalibnya. Dan setiap kitab kecil tadi dibahagikan pula kepada bab-bab. Jadi bila kita tengok tu ada dalam 40 buah kitab kecil. Bermula dengan kitab At-Taharah, bersuci, diakhiri dengan kitab Al-Adab. Dan ada juga yang menyebut 35 buah. Mungkin ada di antaranya itu yang dianggap sebagai fasal sahaja, bukan kitab yang berasingan. Sebab itu berlaku perbezaan. Ada yang kata 35, ada yang kata 40. Dan manakala jumlah babnya adalah sebanyak 1,871 bab. Ini adalah hadis yang pertama yang dimuatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah mengikut riwayat Al-Lu'lu'i. Dan menariknya kita lihat disebut haddatsana Abu Ali Muhammad bin
Amr al-Lu'lu'i hadatsana Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'as as-Sijistani fil Muharram sana 75 wa 200. Maknanya Imam Abu Dawud ini memperdengarkan kitab As-Sunan ini kepada Al-Lu'lu'i tahun 275, iaitu tahun di mana Imam Abu Dawud wafat. Beliau wafat pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal. Maknanya pada bulan Muharram. Sebelumnya itu dia masih lagi sibuk dengan menyampaikan ilmu. Subhanallah. Jadi disebut qala, awal kitab At-Taharah. Jadi mula-mula sekali adalah kitab At-Taharah bab At-Takhalli inda qada al-hajjah. Ini hanya saya bawakan sebagai contoh hadis yang pertama daripada kitab Sunan Abi Daud, hadis Anil Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menunaikan hajat. Jangan pula terjemah zahab al-mazhab tu apa tu, Nabi ada mazhab. Apa mazhab Nabi? Kena apa ni, tengok syarah dia, huraian dia apa maksud mazhab. Maknanya nak menunaikan hajat, buang air abadat, maka Nabi akan pergi jauh. Ini hadis yang pertama. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-5274 tentang mencaci masa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jalla yu'zini ibnu adam yasubbu dahra wa ana dahr biadil amr uqallib al-laila wan nahar. Ini hadis yang terakhir di dalam Sunan Abi Daud. Dan apa ni, kalau dalam kitab-kitab sanad tu kadang-kadang dia bawakan awail yang hadis yang pertama, kemudian awakhir hadis yang terakhir yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Kemudian berkenaan dengan pemilihan hadis yang dibuat oleh Imam Abu Daud, beliau menyebut dalam kitab risalah itu, dia kata walam aktub fil bab illa haditsan aw haditsain, dan aku tidak tulis dalam sesuatu bab itu melainkan satu hadis atau dua hadis. Jadi tak banyak. Jadi dibawakan satu atau dua hadis. Wa in kana fil bab ahadits sihah fa innahu yaksur. Walaupun dalam sesuatu bab itu ada hadis-hadis sahih yang lain, maknanya ada banyak hadis. Tapi dia tak bawakan semua, dia bawakan satu atau dua hadis sahaja. Fa innahu yaksur, kerana jika tidak nanti dia akan jadi tebal dan saiz kitabnya akan jadi besar. Jadi dia tak mahu, dia nak memudahkan kepada para pelajar dan penuntut ilmu. Wa innama aratu qurba manfaati. Sesungguhnya aku mahu untuk mendekatkan manfaat, supaya dapat diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu. Jadi ini membuktikan judul-judul bab dalam Sunan Abi Daud menunjukkan kefahaman fiqh beliau. Dia sama macam apa ni dalam Sahih Al-Bukhari disebut Fiqhul Bukhari fi tarajimi. Fiqh Imam Bukhari itu dapat diketahui berdasarkan kepada judul dalam kitab sahihnya. Mungkin juga kita boleh menyebut yang sama tentang Imam Abu Daud, maknanya fiqh Imam Abu Daud ini dapat kita lihat melalui judul-judul bab dalam kitab Sunan. Mungkin dalam sesuatu bab hanya ada satu hadis sahaja dan statusnya dhaif. Walaupun dibawakan satu hadis saja dan dhaif pula. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan Imam Abu Daud berhujah dan beramal dengan hadis dhaif. Walaupun dalam bab hukum. Ini ini adalah mazhab sebahagian ulama. Yang mana yang disebut dalam kitab ulum al-hadis, hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam hukum hakam. Itu adalah pandangan kebanyakan ulama. Tapi yang ini sebahagian ulama, maknanya masih lagi ada khilaf tentang kedudukan hadis dhaif.
sekiranya tiada sebarang hadis lain dalam sesuatu bab. Ini syarat dia. Syarat dia tidak ada hadis lain. Memang dalam sesuatu masalah, sesuatu isu itu hanya ada hadis dhaif saja. Maka digunakan hadis dhaif. Antara contohnya hadis dalam bab fi ghaslil yadi qabla ta'am. Maknanya hanya satu hadis saja yang dibawakan dalam bab ini. Dan statusnya pula dhaif. Ini saya bawakan dua contoh lah. Satu contoh bab fi ghaslil yad, membasuh tangan sebelum makan. Basuh tangan sebelum makan. Jadi kalau nak cari hadis sahih basuh tangan sebelum makan ni memang tak jumpa. Jumpa yang dhaif. Daripada mana tu? Salman, ya. An Salman qala qara'tu fi Taurat anna barakat at-ta'am al-wudu' qablahu. Dia Salman Al-Farisi katanya, aku membaca dalam kitab Taurat bahawa keberkatan makan itu adalah berwuduk sebelumnya. Wa zakartu zalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala barakatut ta'am al-wudu' qablahu wal wudu' ba'dahu. Dan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda baginda keberkatan makan itu ialah berwuduk sebelumnya dan berwuduk selepasnya. Nabi tambah ba'dahu. Kalau dalam Taurat sebut qablahu saja. Nabi sebut wal wudu' ba'dahu. Wuduk di sini bukannya wuduk istilahi, dia adalah wuduk al-lughawi, secara bahasa saja, iaitu membasuh tangan. Sebab itu Imam Abu Daud sebut fi ghaslil yad. Ini menunjukkan fiqh dia, fiqh Imam Abu Daud, ya. Maksud al-wudu itu ialah ghaslil yadi qabla ta'am. Wa kana Sufyan yaqra al-wudu qabla ta'am, ya. Imam Sufyan dia tidak menyukai wuduk sebelum makan. Wallahu a'lam, sebab apa dia tidak menyukai wuduk sebelum, tapi mungkin maksudnya ialah wuduk yang istilahi, wallahu a'lam, tengok pada syarah dia. Qala Abu Daud wa huwa dhaif. Jadi Imam Abu Daud sendiri menyebut hadis ini dhaif. Namun inilah hadis yang menjadi dalil bagi ghaslil yad qabla ta'am. Bab fi akli tafi min as-samak. Satu lagi saya bawakan contoh memakan ikan yang terapung, mati terapung. Ikan yang sudah mati terapung, yang terapung daripada ikan. Ini daripada Jabir, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'alqal bahr aw jazara anhu faquluh wa mata fi wa tafa fala ta. Apa yang dicampakkan, lemparkan oleh laut, ya, yang dampar di tepi pantai, ya, au jazara anhu, ataupun yang didedahkan oleh laut apabila surut airnya, dapat ikan, maka boleh makan. Fakulu, maka makanlah, halal. Wa ma mata fihi wa tafa, dan adapun yang mati dalam laut kemudian diterapung, fala ta'kuluh, maka janganlah kamu makan, sebab dah jadi bangkai. Jadi kata Imam Abu Daud, rawah hadzal hadis Sufyan ats-Tsauri wa Ayyub Muhammad an Abi Zubair awqafuhu ala Jabir. Jadi perawi-perawi siqah, ya, meriwayatkan hadis ini, iaitu Sufyan ats-Tsauri, Ayyub dan Hamad, ya, meriwayatkan daripada Abu Zubair dan memauqufkannya kepada Jabir sahaja. Maknanya ianya tidak sampai kepada Rasulullah. Dia tidak marfu', tetapi dia adalah khabar mauquf, kata-kata Jabir bin Abdullah sahaja. Waqad usnida hadzal hadis aidan min wajhin dhaif, dan ada yang meriwayatkan secara bersanad hadis ini daripada jalan riwayat yang dhaif, ya. An Ibni Abi Zaibin an Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang di atas. Seperti mana yang di atas tadi, ya. Namun disebut yang lebih kuat ialah yang mauquf. Jadi ini juga menunjukkan, ya, bahawa hadis tersebut, ya, satu-satu saja hadis yang berkait dengan hukum memakan ikan yang mati dan terapung. Dan ia menjadi dalil, ya, tidak boleh memakan bangkai ikan lah.
Baik, kemudian kedudukan hadis as-sunan. Imam Abu Daud tidak hanya memasukkan hadis sahih sahaja sebagaimana metod Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi turut memasukkan hadis hasan, hadis dhaif dan hadis perawi yang tidak disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan hadis. Dhaif jiddan, termasuk hadis dhaif jiddan. Kerana tujuan beliau ialah untuk mengumpulkan hadis yang masyhur di zamannya. Kata beliau dalam risalah ila ahli Makkah tadi, wal ahadis allati wada'tuha fi kitab sunan aktsaruha masyahir. Hadis-hadis yang aku masukkan, yang aku letakkan dalam kitab sunan ini, kebanyakannya adalah masyhur. Masyhur maknanya popular. Popular diketahui oleh umat Islam pada zaman itu. Oleh generasi salaf. Sebab Imam Abu Daud ini duduk dalam zaman salaf salih. Jadi kalau zaman sebelumnya itu sudah tentu lebih-lebih lagi kesalafannya. Jadi hadis yang dimasukkan dalam kitab sunan beliau ini yang sudah masyhur dalam kalangan para salafus salih. Wal fakhr biha annaha masyahir, dan yang menjadi kebanggaan dengan kitab sunan ini ianya adalah hadis-hadis yang masyhur. Dia bukan masyhur istilahi yang mesti diriwayatkan oleh 3 orang, bukan. Ini dia masyhur lughawi, masyhur lughawi. Artinya walaupun hadis itu dhaif, bi hadisin gharib ayu allazi sesungguhnya tidak dapat dijadikan hujah dengan hadis yang gharib. Maknanya hadis yang tidak masyhur, walaupun mungkin dikatakan sahih, tapi gharib, tidak masyhur. Ayu allazi fihi illah, yang terdapat illah pada, walaupun daripada riwayat Malik, maknanya Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan juga imam-imam yang siqah, Tapi kalau hadis itu gharib, tidak masyhur, maka dia tidak dimasukkan dalam kitab beliau. Imam Abu Daud memasukkan hadis dhaif dalam kitab sunannya disebabkan aspek darurat yang saya sebut tadi, apabila tidak ada hadis lain yang sahih dalam sesuatu bab, atau dalam sesuatu masalah. Bagi beliau hadis dhaif lebih didahulukan ke atas ra'yi ataupun ijtihad para ulama, ataupun kias. Maknanya baik dijadikan sebagai dalil berbanding dalil kias ataupun ijtihad, ataupun ra'yi. Dan ia juga merupakan mazhab gurunya, mazhab Imam Ahmad dan ramai ulama hadis yang lain pada masa itu. Kata Imam Abu Daud, wa inna minal ahadis fi kitabi as-sunan ma laysa bimuttasil. Sungguhnya antara hadis-hadis dalam kitab sunanku ini ada yang tidak bersambung sanadnya. Jadi beliau tahu, laisa bimuttasil. Wa huwa mursal wa mudallas, yaitu hadis mursal dan mudallas. Wa huwa idza lam tujad as-sihah inda 'ammah ahli hadisi ala ma'na an-muntil. Jadi sebab apa dia masukkan? Yaitu apabila tidak terdapat hadis-hadis sahih di sisi keseluruhan ahli hadis, dengan makna ianya bersambung, muttasil sanadnya. Jadi kalau tidak ada, yang ada mursal dan mudallas, maka ianya dijadikan dalil dalam sesuatu bab. Baik. Antara yang disebut oleh Imam Abu Daud juga berkenaan dengan hadis mursal, dan kehujahan hadis mursal. Kata Imam Abu Daud, wa amal marasil faqad kana yahtaju bihal ulama fi ma madha. Hadis-hadis mursal ini dijadikan sebagai hujah oleh para ulama pada masa dahulu. Maknanya pada kurun pertama, kurun kedua hijrah itu dijadikan hujah. Mithlu Sufyan Ats-Tsauri wa Malik bin Anas wal Auza'i, ini adalah tokoh-tokoh mujtahid, mujtahid. Cuma mazhab Imam Ats-Tsauri dengan mazhab Al-Auza'i itu dah tak adalah pada masa sekarang. Hatta ja'a Syafi'i fatakallama fiha, sehingga datanglah Imam Syafi'i, maka dia telah membahaskan tentang hadis mursal. Maknanya ditolak hadis mursal itu sebagai hujah, melainkan ada syarat-syaratnya, seperti mana yang boleh dilihat dalam kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i. Maknanya bukanlah mursal itu langsung ditolak, tak boleh diterima, tetapi ada syarat-syarat dia.
Cuma kalau mursal semata-mata tidak, walaupun mursal daripada siqah tidak menjadi hujjah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wa tabahu ala zalika Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu, dan beliau diikuti oleh Imam Ahmad dan lain-lain, ya. Maknanya mereka mengikut manhaj Imam Asy-Syafi'i. Namun walaupun disebut begini, tapi Imam Ahmad dia lebih longgar lagi, ya. Dia tidak kalau kita tengok syarat-syarat yang dikenakan oleh Imam Syafi'i itu agak ketat, ya. Seperti antaranya tabi'i tersebut mesti adalah kibar at-tabi'in, ya. Tak boleh sighar at-tabi'in, dan mesti ada riwayat lain yang sama kuat atau lebih kuat daripadanya yang menyokongnya, ya. Tetapi yang Imam Ahmad dia lebih longgar. Maknanya kalau tidak ada hadis yang sahih dalam sesuatu bab, maka boleh digunakan sebagai hujjah. Fa idza lam yakun musnad diddal marasil wa lam yujad al musnad fal mursal yuhtaj bih. Jika tidak ada hadis musnad, jika tidak ada sebuah hadis musnad yang menyanggah hadis-hadis mursal, maknanya yang ada hadis mursal saja. Dan hadis mursal itu tidak disanggah oleh hadis yang sahih yang musnad. Walam yujad al musnad, dan yang hadis musnad tidak ada. Fal mursal yuhtaj bih. Maka hadis mursal itu boleh dijadikan hujjah. Walaysa huwa misal muttasil fil quwah, dan ia bukanlah seumpama hadis yang muttasil dari segi kekuatan dia. Jadi ini menunjukkan dengan jelas, ya, usul yang dipegang oleh Imam Abu Daud, dan juga ianya juga adalah sebenarnya usul Imam Ahmad, ya. Sebab ada saingan, ada satu tesis, ya, yang mengumpulkan hadis-hadis dhaif yang digunakan dalam mazhab Imam Ahmad, ya, lebih kurang ada dalam 90 ataupun 90 lebih hadis, ya, yang memang dhaif, ya, dan dijadikan dalil dalam mazhab Hambali. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dianggap orang pertama yang menolak hadis mursal sebagai hujjah, ya, jika tidak ada disokong, ya, oleh dalil lain, ya, riwayat lain. Jika ada, barulah boleh diterima. Ada syarat-syarat dia. Jadi ini menjadi isu yang hangatlah, ya. Sebab dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, ya, mereka masih lagi menggunakan hadis-hadis mursal ini sebagai dalil. Sebab mereka mengatakan bahawa kehujahan itu adalah berbeza, ya, aspek kehujahan itu berbeza dengan aspek kesahihan. Ya. Maknanya kehujahan itu tidak semestinya mesti memenuhi syarat hadis sahih. Macam dikatakan al-ijma' itu sebagai hujjah, ya, dan qiyas itu sebagai hujjah. Jadi tak semestinya ada sanad yang sahih, tak semestinya. Tak semestinya ada sanad yang sahih untuk ijma' dan qiyas tadi. Tapi dia menjadi hujjah, ya. Jadi itu alasan, ya, yang dikemukakan oleh mereka. Antara contohnya bab mayaqul ar-rajul idza ra'a al-hilal. Ini bab yang dibawakan dua buah hadis yang di bawahnya oleh Imam Abu Daud, yang kedua-duanya ialah hadis mursal. Keduanya hadis mursal. Yang satu daripada Qatadah annahu ballaghahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal qala hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, amantu billazi khalaqaka thalatha marrat. Thumma yaqul alhamdulillahillazi dhahaba bi syahri kaza wa jaa bi syahri kaza. Disebut bulan apa yang berlalu dan bulan apa yang datang. Jadi hadis ini hadis mursal, ya. Dan satu lagi hadis an Qatadah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal sarafa wajhahu anhu. Dan kata Imam Abu Daud, ya, dia mengulas laisa anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab hadisun musnadun sahihun. Maknanya tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini satu hadis musnad yang sahih. Jadi yang ada hadis mursal.
namun ianya dijadikan dalil, ya, apa yang patut diucapkan oleh seseorang apabila dia melihat anak bulan, iza ra'a al-hilal. Jadi walaupun sanadnya dhaif tetapi dia menjadi hujah dalam bab ini berbanding tidak berbuat apa-apa. Ada yang bila dia menolak hadis dhaif, bila dia tolak semua hadis dhaif, jadi bila ada sesuatu masalah, jadi bila ditanya apa sunnah Nabi dalam masalah ini, tak ada. Tak ada. Jadi ucapan jawapan tidak ada itu sebenarnya tidaklah lebih baik berbanding daripada mengamalkan hadis yang dhaif. Kemudian hadis matruk, kata Imam Abu Daud, walaysa fi kitab sunan allazi sannaftuhu an rajulin matrukil hadis syai'. Tidak ada dalam kitab sunan yang aku susun ini satu riwayat pun daripada seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya. Namun ada yang menyebut masih ada lagi perawi yang disebut matruk al-hadis. Namun bila dibahaskan, maksudnya yang dimaksudkan oleh Imam Abu Daud ialah perawi yang disepakati, al-mujma' alaihi, yang disepakati oleh ulama hadis, ditinggalkan hadisnya. Jadi ini untuk sebagai huraian kepada apa yang disebut oleh Imam Abu Daud, bila dia kata tidak ada perawi yang matruk, tetapi bila dikemukakan ada perawi yang masih lagi dinilai sebagai matruk, maka huraian yang terbaik yang disebut oleh para ulama dalam mensyarahkan kata-kata beliau ini maksudnya ialah perawi yang disepakati, al-mujma' ala tarkihi, yang disepakati ditinggalkan hadisnya. Jadi yang itu tidak ada dalam Sunan Abi Daud. Kemudian Imam Abu Daud juga menyebut tentang hadis mungkar. Dia kata wa iza kana fihi hadisun munkarun bayyantu annahu mungkar. Jika terdapat dalam kitabku ini satu hadis mungkar, maka aku akan terangkan ianya mungkar. Walaysa ala nahwi fil bab ghairuhu. Namun tiada yang seumpamanya dalam sesuatu bab itu selainnya. Maknanya yang sama seperti mana perbahasan mungkar mursal tadi, ini dalam sesuatu bab itu tidak ada hadis lain kecuali mursal. Begitu juga dalam bab mungkar ini tidak ada hadis lain kecuali hadis mungkar. Jadi sebab itu disebutkan juga oleh beliau. Dan bila disemak, lebih kurang ada 11 hadis yang disebut oleh beliau sebagai mungkar. Dan satu hadis yang beliau sebut perawinya mungkar al-hadis. Antara contoh yang hadis disebut mungkar ini, hadis bab al-khatam yakun fi zikrullah yadkhulu bihil khala. Bab cincin yang terdapat padanya sebutan nama Allah, yadkhul bihil khala, dibawa masuk ke dalam bilik air. Jadi dibawakan hadis an Anasin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatam. Nabi apabila masuk ke bilik air, baginda akan meletakkan cincin. Jadi tidak disebutkan di situ cincin itu ada nama Allah, tak disebutkan. Tapi difahami daripada riwayat-riwayat lain bahawa cincin Nabi itu ada Muhammad Rasul Allah. Kalau dibaca daripada bawah tu Muhammad Rasulullah, tetapi tulisannya Allah Rasul Muhammad atas ke bawah, tapi ditulis bacaan dia Muhammad Rasulullah. Jadi itu yang masyhur, menunjukkan bahawa ada nama Allah pada cincin. Jadi ini menunjukkan fiqh Imam Abu Daud. Namun hadis ini kata beliau hadza hadisun munkar. Hadis ini munkar. Wa inna ma yuraf an Ibnu Jurayj an Ziyad bin Sa'ad an Zuhri an Anas an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min waraqin thumma alqah.
Jadi hadis yang ma'ruf, mungkar ini lawan dia ma'ruf. Ma'ruf iaitu yang dikenali, mungkar tidak dikenali. Kalau apa ni dalam ulum al-hadis ada beberapa ta'rifan bagi mungkar, antaranya ialah perawi yang dhaif, perawi yang dhaif meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan riwayat perawi-perawi yang siqah. Dan apa ni satu lagi, hadis yang diriwayatkan secara bersendirian, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi secara bersendirian, itu juga disebut hadis mungkar. Dan di sini riwayat yang disebut mungkar ini adalah riwayat daripada Hammam, daripada Ibnu Jurayj, daripada Az-Zuhri, daripada Anas. Sebab itu Imam Abu Daud kata wal wahmu fihi min Hammam, dan kesilapan pada hadis ini adalah daripada Hammam. Hammam ini siqah, tapi berlaku waham pada beliau. Walam yarwi illa Hammam, dan tidak ada siapa yang meriwayatkannya melainkan Hammam sahaja. Jadi ini menurut pandangan beliau, yang dia kata hanya Hammam yang meriwayatkannya, walaupun sebenarnya ada mutabaah dalam riwayat lain daripada perawi lain yang menunjukkan bahawa bukan Hammam seorang, tetapi ada riwayat sokongan, mutabaah yang menyokong riwayat Hammam. Ala kulli hal, ini adalah pandangan Imam Abu Daud, dan dia menghukumkan walaupun Hammam ini dia meriwayatkan secara bersendirian mengikut Imam Abu Daud, dan dia siqah, Hammam ini siqah, tapi riwayat dia menyalahi riwayat perawi-perawi siqah yang lain. Jadi kalau perawi siqah, kalau mungkar, hadis perawi dhaif menyalahi riwayat perawi siqah. Tapi kalau perawi siqah menyalahi riwayat perawi-perawi siqah yang lain ataupun yang lebih siqah daripadanya, maka itu adalah takrif bagi syaz. Takrif bagi hadis yang syaz. Jadi mungkin maksud mungkar di sini ialah hadis yang syaz, sebab berlaku tafarud. Menurut Abu Daud, ia mungkar kerana berlawanan dengan jalan hadis yang ma'ruf, dan Hammam bersendirian ataupun bertafarud dalam meriwayatkannya. Aspek penilaian hadis berbeza dengan aspek beramal dengannya di sisi Abu Daud. Bila kita tengok judul bab yang dia letakkan, dan juga dalil yang dibawakan, hadis yang dibawakan, jadi berdasarkan judul bab ini sudah menggambarkan aspek fiqh Imam Abu Daud. Walaupun hadis itu tidak sahih, tapi ia dalil. Maknanya kalaulah ada nama Allah, takkan kita nak bawa masuk. Jadi secara logiknya pun takkan tak boleh, diharamkan untuk kita bawa masuk dengan sengaja apa-apa yang ada nama Allah, nama-nama yang suci ini kita bawa masuk ke dalam tandas dan sumpah. Kemudian kata Imam Abu Daud, wa makana fi kitabi min hadisin fihi wahnun syadid faqad bayyantuhu wa minhu ma la yasih sanaduhu. Kata beliau, hadis dalam kitabku ini yang mengandungi kelemahan yang berat, maka aku jelaskan sebabnya. Jadi semua yang ada wahnun syadid, dha'fun syadid, akan dijelaskan oleh beliau. Ini sebagai satu statement, yang mana ada hadis-hadis yang tidak disebut apa-apa, tak diulas apa-apa. Jadi ada yang mengatakan masih lagi dhaif syadid, tapi tidak diulas oleh beliau. Itu nanti akan kita bahaskan selepas ini. Dan kata beliau lagi, antaranya ada hadis yang tidak sahih sanadnya. Jadi yang tidak disebut apa-apa, yang tidak diberi apa-apa ulasan, disebut hadis salih. Yang kata beliau, malam azkur fi syai'an fa huwa salih. Hadis yang tidak aku beri komentar apa-apa, maka ia adalah salih. Salih, yakni baik kedudukannya. Salih ni baik,
baik kedudukannya sama ada, baik sebagai i'tibar ataupun sebagai hujah. Dan sebagainya ada yang lebih sahih daripada yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa hadis-hadis yang salih ini ada yang lebih sahih daripada yang lain. Ini dibincangkan dalam apa istilah dia, masa kata anhu Abu Daud, ya, hadis-hadis yang didiamkan oleh Imam Abu Daud. Jadi dibahaskan oleh para ulama, dan ada yang berpegang dengan zahir kalam beliau ini, maka dikatakan semua hadis yang tidak diberi ulasan komentar oleh Imam Abu Daud adalah hadis saleh ataupun hasan. Jadi sebenarnya pernyataan itu tidak tepat, ya, sebab ada hadis-hadis yang beliau diamkan tapi masih ada lagi yang dhaif dan sangat dhaif. Jadi maksud soleh yang disebutkan oleh beliau itu adalah bermaksud baik untuk dibuat hujah, ya, sekiranya sanadnya kuat. Tapi kalau sanadnya tidak kuat, soleh itu bermaksud, ya, salih, ya, baik untuk dijadikan sokongan dan iktibar. Maknanya salih lil iktibar wal istishhad. Ini adalah pembahagian secara umum sahaja, ya, hadis-hadis yang didiamkan statusnya oleh Imam Abu Daud, ya, ada hadis yang sahih, ada yang hasan li zatih, dan ada yang hasan li ghairi, dan ada yang dhaif. Cuma saya jumpa satu perbahasan, ya, tentang hadis-hadis yang sanadnya dhaif ini, ya, dan sebahagiannya ada yang boleh meningkat kepada hasan li ghairi tapi sanadnya dhaif, cuma ada sokongan, dan jumlahnya dalam 365. Cuma yang sahih dengan hasan li zatih itu saya tak jumpa. Kalau ada tesis ataupun kajian itu mungkin boleh masukkan berapa jumlah yang sahih, berapa jumlah yang hasan li zatih. Antara contohnya, ini last insya-Allah, ya, tentang contoh hadis yang tidak diberi apa-apa ulasan oleh Imam Abu Daud tentang ittikhaz al-katib, ya, bab berkenaan dengan melantik penulis, ya. Bab fi ittikhaz al-katib, melantik penulis. Jadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala as-sijil katibun kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan bahawa as-sijil ini adalah seorang penulis, ya, seorang penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ramai katib ataupun jamaknya kutab, ya, kutabun Nabi ini ramai, ya. Dalam 30 ataupun lebih daripada itu, ya. Ada satu kajian yang dibuat oleh Dr. Al-A'zami, cuma saya tak ingat jumlah dia, ya, yang bertajuk Kutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini berkenaan dengan nama As-Sijil, ya, As-Sijil. Kata Al-Hafiz Al-Mizzi, ya, dan Al-Hafiz Ibn Katsir, dia kata matanya palsu. Walaupun sanadnya dhaif tapi matanya palsu. Ya, kerana tidak ada dalam kalangan Kutabun Nabi itu orang yang bernama Sijil. Ini hujah mereka lah. Jadi maknanya mereka tidak bergantung kepada hadis ini, tapi dia melihat kepada data-data sirah nabawiyah. Data-data sirah nabawiyah. Jadi bila mereka lihat tidak ada dalam sirah nabawiyah orang yang bernama Sijil. Namun Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, satu kitab yang sangat padat dan lengkap berkaitan dengan nama-nama para sahabat, beliau memasukkan As-Sijil ini dalam kalangan para sahabat, serta membawakan satu riwayat sokongan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dinilai oleh beliau sebagai sahih. Jadi ada riwayat lain sebenarnya. Ini dari segi perbincangan itu ada riwayat daripada Ibnu Umar. Jadi bukan sahaja riwayat Ibnu Abbas, tapi ada sokongan dia daripada riwayat Ibnu Umar. Dan dinilai sahih. Dan zahirnya Imam Abu Daud tidak menolak hadis ini, seperti mana manhaj beliau yang telah kita maklumi, walaupun sanad dia dhaif ataupun dhaif jiddan, ya. Tetapi bila dia tak ulas apa-apa, artinya salih lil i'tibar. Sebab itu Imam Ibnu Hajar dia masukkan nama As-Sijil ini dalam kalangan para sahabat.
Okey, itu adalah antara perkara-perkara poin-poin yang penting yang berkait dengan manhaj Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini ada manfaatnya dan menjadi panduan buat kita dalam menelaah kitab-kitab hadis ini, bahawa setiap kitab hadis itu dia ada ciri ataupun manhajnya yang tersendiri yang mungkin berbeza dengan manhaj kitab-kitab yang lain, dan perlu untuk kita fahami manhaj tersebut supaya kita tidak mudah-mudah untuk membuat kritikan secara sembarangan, sedangkan ianya adalah manhaj yang diiktiraf dan diguna pakai, walaupun kita mungkin tak terima, tapi kita kena sedar bahawa ianya adalah manhaj yang diiktiraf, dan jika ada khilaf pun maka ianya adalah khilaf yang muktabar. Wallahu taala alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Dr. Hafiz. Kalau ada rakan-rakan yang nak bagi pandangan ataupun nak mengemukakan persoalan, silakan. Tulis ruang chat pun boleh, nak cakap lagi bagus supaya lebih mudah dan lebih jelas. Silakan kalau ada. Okay. Ada soalan dalam chat ni, saya baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sijil tu dalam ilmu rijal pun tak dijumpai ke? Dia khilaf. Maknanya dia bukan ilmu rijal ni, dia dalam ma'rifatus sahabah. Dalam bab ma'rifatus sahabah. So berlaku khilaf di kalangan ulama dalam menyenaraikan sijil itu sebagai sahabat ataupun bukan. Jadi ada yang menyebut sijil itu bukan nama orang, ianya adalah catatanlah as-sahifah. Mungkin berlaku kekeliruan pada perawi, maka disebut katib kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, itu yang mengatakan matan dia palsulah. Tapi berdasarkan riwayat adalah harus apabila riwayat Ibnu Abbas disokong oleh riwayat Ibnu Umar untuk menunjukkan ia ada asalnya. Ia ada asalnya. Wallahu alam. Jadi kalau dalam ilmu rijal ini lebih kepada al-jarh wa ta'dil, Kalau kita bahaskan ilmu rijal ini lebih kepada al-jarh wa ta'dil, walaupun ilmu rijal sebenarnya umumlah, termasuk ma'rifatus sahabah. Jadi ada, maknanya kalau pertanyaannya tak dijumpailah, tapi ada khilaf. Ada khilaf. Cuma dia punya khilaf bukan berkait dengan al-jarh wa ta'dil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa beza kitab Sunan Abi Daud, riwayat Al-Lu'i dan riwayat Ibnu Dasah? Ini saya tak kaji. Riwayat Al-Lu'i dan riwayat Ibnu Dasah ini, dan juga ada dua lagi riwayat Ibnu Al-Arabi dan riwayat Ibnu Al-Ambad. Ini antara riwayat-riwayat versi-versi yang masyhur. Yang saya kaji ialah tentang riwayat-riwayat nusakh Sahih Al-Bukhari. Itu saya ada tulis sebuah artikel ilmiah yang mungkin saya boleh kongsikan link. Tak ada link, saya rasa tak ada link. Wallahu a'lam, saya tak ingat. Tapi boleh kongsikanlah kalau siapa yang nak tentang nusakh Sahih Al-Bukhari. Tapi kalau nusakh Sunan Abi Daud ni, wallahu a'lam, saya pun tak nampak lagi orang yang mengkaji tentang perbezaan-perbezaan. Dan kitab-kitab kutub sitah yang lain pun begitu.
maknanya yang mengkaji tentang perbezaan riwayat ini hanya lebih tertumpu kepada Sahih Al-Bukhari. Sangat detail, sangat detail. Dia antara cetakan yang masyhur ialah yang dicetak oleh Al-Matba'ah As-Sultaniyah. Ini zaman kesultanan Osmaniyah dahulu. Ya, bila para alim ulama ni dia dikumpulkan membincangkan tentang riwayat-riwayat riwayat Sahih Al-Bukhari yang ada perbezaan antara riwayat Al-Firabri dan lain-lain. Cuma yang untuk Sunan Abi Daud ini memang perlu kajian lain lah. Wallahu a'lam. Riwayat Ibnu Dasar dikatakan riwayat yang paling sempurna. Itu mungkin ada kajian dah. Bila yang bertanya tu kata riwayat yang paling sempurna tu mungkin ada kajian. Wallahu a'lam. Kena tengok. Apabila ada individu yang buat tahqiq hanya pada sahih pada kitab sunan, contohnya Sahih Abi Daud, ini Syekh Al-Albani lah, dia bila dia bahagikan Sunan Abi Daud kepada Sahih Sunan Abi Daud dan Dhaif Sunan Abi Daud, yang dipecahkan kepada dua. Jadi perbuatan itu menyebabkan manhaj kita itu lari daripada keinginan muallif ayah sahih. Sebab macam tadi itu, ya, dalam satu bab itu memang dhaif. Ya, banyak yang saya berikan contoh-contoh tu, satu bab itu memang hanya dhaif yang dibawakan oleh Imam Abu Daud. Jadi bila satu bab itu semua dibuang, memanglah dia akan lari daripada maksud asal muallif, iaitu Imam Abu Daud. Soalan, adakah mursal di sisi ulama mutaqaddimin tidak dianggap sebagai hadis yang munqati', terputus sanad, ya? Dan Imam Abu Daud ini termasuk mutaqaddimin. Imam Abu Daud termasuk mutaqaddimin. Bila disebut mursal itu ialah bila kita tengok kita Al-Marasil, ya, bila kita tengok kita Al-Marasil yang ada dalam 544 hadis itu. Jadi kebanyakannya memang riwayat at-tabi'in. Digugurkan nama sahabat. Jadi dia bukannya munqati' secara umum. Ya, kalau dia termasuk munqati' lah. Maknanya munqati' itu istilah am, manakala mursal itu istilah khusus. Jadi dia dianggap sebagai terputus sanad. Dia munqati' lah. Sebab tadi disebut laisa bimuttasil kan. Laisa bimuttasil artinya munqati'. Jadi tetap dianggap sebagai munqati', terputus sanad. Cuma untuk mursal dia menjadi hujah. Dia menjadi hujah apabila perawi mursal itu tabi'in itu siqah. Maknanya ini dia hanya berlandaskan kepada keyakinan, kepercayaan terhadap diri perawi itu sendiri, ketokohan perawi yang siqah itu. Jadi mereka bersandarkan kepada itu. Dan ini memang khilaf yang sangat masyhur, ya, dan memang tidak akan ada kalau nak tarjihkan boleh, tapi dia tidak akan ada bawa ke mana-mana. Maknanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga yang masyhur daripada mazhab Hambali memang dia akan jadikan sebagai hujjah. Manakala mazhab Syafi'i tolak hadis mursal kecuali jika ada syarat-syarat yang tertentu. Okey, Ustaz, kita dah pukul habis 11 malam. Okey. Jadi nak ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hafiz dan juga rakan-rakan yang memberi maklum balas dalam siri daurah pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam 2 hari lagi akan datang dengan topik Sunan Tirmizi, insyaAllah. Okey, jazakallah khairan jazak kepada semua yang dapat hadir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.